A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sahabat trader. Apa khabar Mr. Gemit? Rakan setugas di Konti Wealth Trade Malaysia. Saya khabar baik. Apa khabar Hafiz benar ni? Saya pun baik. Baik Great. Okey, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan teknikal dan fundamental yang lebihnya lah, kadang-kadang kita buat pun kita tak sempat nak masuk. Jadi kita mulakan dulu dengan membaca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya, kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dah share screen eh. Okey, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan fundamental analisa fundamental. Okey, boleh tengok dekat screen Screen ini tengok je lah nanti analisa sendirilah betul tak betul Kita ada seorang cikgu iaitu Cikgu Ben ada ajar yang ni ajar apa ni? Teknik yang ni teknik yang anda nampak di tempoh 4 jam ni, apabila candle keluar daripada Bollinger Band, selepas dia masuk balik ataupun dia bertukar color merah, makanya bolehlah kita sell. Ni nampak dah nampak depan mata Jadi boleh cubalah. Boleh cuba. Tengok kat tempoh kecil. Tempoh kecil dia dah jadi dulu Itu saya tengok 4 jam. Tempoh kecil dia dah jadi dulu. Dia dah keluar lebih daripada 3 batang candle dia dah keluar. Ini dah lebih dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang candle. Dan tukar color merah iaitu daripada bullish ke bearish dan selepas tu dia akan turun. Bila kita masuk kat sini, sini dah dapat banyaklah juga kan. 40 pip. Okey, itu sellingan lah. Okey, kita teruskan kepada analisa fundamental. Saya serahkan kepada Mr. Gemit untuk menyampaikan analisa beliau. Okey, terima kasih banyak Hafiz ya. Selamat pagi kepada semua. Harap semua saya belaka pada hari ini. Ya. Jadi hari ini sebenarnya saya ada beberapa perkara nak beritahu sebab hari ni hari Selasa Jadi saya nak beritahu untuk Tuesday ni kita ada beberapa news yang penting. Seperti yang kita boleh lihat hari ni kita ada Fed J Powell yang telah berlaku tadi pukul 3. Kita ada Treasury Sec Yellen speaks tapi kita tak ada sebarang related news lagi Nanti saya akan cakap lebih tentang ni. Kita akan pergi kepada news-news yang lain yang penting untuk hari ni Jadi seperti yang kita dapat lihat, news yang paling penting lagi untuk hari ini adalah untuk FOMC Okay, Master speaks yang ni dengan USD pukul 9.15 dan pukul 10. Jadi kalau kita lihat dekat George Job Openings ni, kita ada 11.07 iaitu diforecastkan sebenarnya kurang daripada 11.24 million ya. Jadi semalam sebenarnya kita ada satu PMI data juga. Ya, jadi PMI data ini dikatakan lemah sebenarnya, lemah di masa dia penurunan berlaku untuk US dollar sebenarnya. Jadi kalau hari ini kita untuk hari ini kita lihatlah sebenarnya apa yang akan berlaku Alright. Kalau siapa-siapa ada soalan nanti bagi tahu Nanti kita akan jawabkan soalan Dan seperti yang kita dapat lihat untuk Tuesday ni, ini adalah yang paling penting FOMC dengan George Job Openings ni. Dan juga kalau kita lihat FOMC member sangat-sangat masuk dalam menentukan sama ada apa trend untuk US dollar.
kerana US dollar telah menguat untuk satu masa yang sangat kuat, untuk satu jangka masa yang lama. Jadi sekarang ni gold ni mempunyai satu kenaikan juga ya. Jadi bagi saya, apa yang saya predikkan, kalau saya lihat kepada USD ni, kalau saya tengok dia punya data sini adalah lemah, makanya saya menganggap yang bahawa dia adalah apa, dia akan melemah lah, maksudnya US dollar akan melemah. Dan juga seperti yang saya tahu, saya ada keyword dekat sini yang mengatakan dia adalah leading indicator. Ya, but can impact the market because job openings are leading indicator of the overall employment. Ya, jadi kalau ada keyword dia, kita akan tahu apa yang akan menentukan trend tu kan. Ya. Jadi itulah yang saya dapat daripada sini. Dan selain daripada tu, kalau nak tengok news, boleh tengok news. Macam contoh, Hafiz selalu suka tengok kat sini untuk latest news. Berdasarkan dia orang punya timing dan sebagainya. Kalau nak melihat lebih kepada fundamental analysis, kita ada news yang related dengan fundamental analysis juga. Ya. Jadi hari ini saya nak tunjuk sedikit dekat investing.com apa yang kita ada. Okay. Jadi kita pergi kepada XAU USD, kemudian kita pergi bawah news and analysis, kita masuk news, kita akan sampai di sini news, okay. Saya tengok investing.com kerana saya nak tahu apa fundamental factor yang akan affectkan market lah. Bagi saya cepat dapatlah apa yang berlaku lah dekat sini. Tapi kalau siapa-siapa nak macam dapatkan coincident news ke, nak tahu kan, boleh pergi kepada latest story kat sini. Berdasarkan apa timing kan. Sebab sini kebanyakan dia adalah correlation Dia adalah correlation. Kalau metals, kalau kita guna metals main pun sebenarnya, sini pun ada dia punya latest news juga. Yang ni correlation untuk semua metal. Sini semua kan. Semua news dia ada pasal metal semua. Kalau kita nak tahu. Yang tadi tu untuk pair currency. So yang ni tengok dia ada tengok 2 jam yang lalu 2 jam yang lalu regain 17 sebab dia punya US bond ni dah jatuh dollar dips the 4th day dia dah masuk 17 dah. Daripada news pun kita dah tahu dah sebenarnya yang di mana sebenarnya kita berada tapi saya pun tak tahu mana saya berada sebab dalam video tu saya dah hilang dah rasanya. Oh, dah datang balik dah. Okay, alright. Okay. Jadi kita lihat kepada beberapa news. Bagi saya ambil 2-3 news lah. 2-3 news pun cukup lah sebenarnya. Ya, jadi saya ambil yang latest. Tapi awak dapat tengok gold menaik Semalam gold menaik, copper less encouraged by manufacturing weakness. Okay. Manufacturing weakness ni berlaku kerana ada manufacturing di Japan lah. Maksudnya kita mempunyai beberapa masalah di Japan dan juga US juga ada masalah juga ya, seperti kita dapat lihat di sini. Jadi kita boleh tengok global manufacturing activity sangat kurang strong rally, US tengah menjatuh, weakening dollar. Okay, spot gold pun jatuh. Yang ni spot gold lah, yang ni spot gold future ni lain tapi dia punya dia punya gold tu dia sebenarnya menaik Okay. The weak manufacturing data coupled with similar Japan, the Eurozone and UK saw copper prices like metal markets on fear of further demand headwinds. Maksudnya demand ni kemungkinan akan naik untuk copper. Jadi ia ni akan menyebabkan gold price untuk naik lah sebenarnya Ini adalah key point. Akan meningkat tak? Apa dia, Pastor? Sorry Pastor, boleh tanya balik soalan tu? Pastor cek. Okey, kepada yang biasa tengok bookmap kalau tengok bookmap boleh tengok dekat yang sini boleh tengok dekat sini. Okey, yang tengok bookmap boleh tengok dekat sini. Sini adalah dia punya perbezaan harga Tak udah. Tak. Kita buat ke sana je lah, buat ke chat lah. Pergi yang chat tu. Tak keluar. Ada. Kita kena jatuhkan dan naikkan ni.
Jadi dia akan naikkan. Dia ada sama participant. Besarkan dia. Communication dia. Kecil pun boleh lah. Biar nampak. Ya, tak kisah nampak tu. Ni je lah nanti tak nampak kan. Jadi tu kita ada. nak cakap pasal ni booklet kan. Okay, yang tengok bookmap kena tengok benda ni ya. Kadang-kadang ada yang tanya berapa nak tolak kan. Kadang-kadang kita tolak, kadang-kadang jawapan dia lain ya. Lagi satu benda tu dicek dia bergerak. Masih ada lagi. Dia bergerak. Jadi yang ni tak bergerak Ugara. Ugara. Kalau cakap lagi sekali kan kita kick. Main Okay. Sebab kita menggunakan bookmap kita tengok ada different kan dia punya harga. Jadi boleh check dekat sini Okey, kita pakai ni spot gold tetapi bookmap pakai gold futures. Jadi kalau kita tengok dekat sana harga dia lari-lari, jadi susah nak kita nak check kan. Nak check dia punya what? Okey, tak apa. Itu orang sini okey. Jadi benda tu lari-lari, yang ni tak lari-lari Jadi nombor ni kita boleh je tolak-tolakkan. Maksudnya kalau ini dekat bookmap 1707 707 tolakkan je dengan 1698. Kalau nombor bulat dia 9 lah, betul tak? Lebih kurang 9. Jadi tolak 9 lah. Dia kadang-kadang ada yang tolak 9, ada yang tolak 7, kadang-kadang lebih kan. Jadi hari-hari boleh tengok juga dekat sini sebab yang ni yang latest boleh tengok dekat sini. Mana yang kalau nak tengok tu dia sebab harga tu bergerak kan. Harga bergerak jadi susah nak tengok. Jadi tengok sini je. Sebab yang ni tak bergerak. Okay Jadi itulah. Jadi saya sambung. Seperti yang kita dapat lihat di sini juga, kita ada lihat untuk dollar index. Dollar index pun ada jatuh juga from a recent 20-year peak, losing about 0.4%. 10 tahun punya treasury yield pun juga ada back away juga from the near 12-year high. Ni saya dah nak ni kalau siapa-siapa main ni memang saya kick. Alright, okay. So dekat sini dollar index kita dah lihat. Lepas tu kita dah tengok treasury yield pun dah back away daripada 12 tahun high. Jadi sekarang markets are now pricing in the possibility that Fed will eventually pivot to a dovish stance since economic condition worsen in the country. So kemungkinan Fed akan pergi kepada dovish lah. Selain daripada hawkish lah sebenarnya sebab kalau mereka pergi hawkish maknanya dia akan worsenkan dia punya ekonomi dia. Jadi ada juga yang tertanya dovish dan hawkish tu apa? Dovish dan hawkish tu apa? Dovish dan hawkish tu senang je sebenarnya. Hawkish tu adalah kenaikan, dovish tu adalah penurunan. Tu je. Itu pun kadang-kadang kita susah nak ingat tau. Jadi macam mana cara nak ingat? Hawkish, maksudnya D to down lah kan. D to down. Hawk tu macam hawk macam naik. Jadi kalau tak ingat yang atas tengok yang bawah dia, tengok do je. Dovish okey bawah menurun. Hawkish macam hawk atas lah. Sama juga orang tanya pasal ni
Tu bullish tu apa, bearish tu apa, macam mana nak ingat bullish apa, macam mana Nak bearish ingat apa bearish kan. kan, Jadi kalau yang tak tahu tu, Sukimit boleh beritahu lah. Ni selalu Sir Hafiz suka bincang macam tu lah. Macam dia kata bullish tu macam bull kan. Contoh kita dia akan menurun, lepas tu dia akan hantar kan dengan dia bertanduk dia kan. Tu adalah bullish lah. Maksud dia kepada cara menyerang. Cara menyerang dia lah. Kalau bear tu dia suka menaik, kemudian baru dia atas dia turun ke bawah dia kan. akan turun ke bawah. Jadi ada istilah-istilah yang kadang-kadang susah kita nak ingat. Jadi kita kena ada cara, macam dekat sekolah pun kita ada cara juga macam mana nak ingat benda yang panjang kan. Kadang dia benda yang panjang kita buat macam cerita ataupun skrip lagu ke apa ke kan. Jadi sama juga macam ni. Lagi satu ada juga yang banyak apa tu, macam lupa apa itu dalam penurunan dah maksimum apa nama dia, dah naik maksimum apa nama dia kan. Jadi oversold dan overbought pun kadang-kadang orang confuse. Betul tak? Betul. Betul. Okay, alright. Jadi seperti yang kita boleh lihat di sini sebenarnya, this comes ahead of the key US non-farm payrolls this Friday. Ni yang paling penting ni. Dalam US non-farm payrolls ni NFP ni this Friday kita penting untuk kita lihat news ni sebab kita nak tahu kenapa analis sebenarnya dah kata dia kemungkinan akan efekkan labor market untuk labor market Okay. Jadi several Fed official has reiterated the bank's hawkish stance and that it is prepared to risk economic strife in its battle against inflation. Ada beberapa Fed officials tetap nak hawkish juga hawkish tu untuk kenaikan untuk interest rate mereka seperti yang mereka bincangkan dulu, yang mereka nak naikkan interest rate mereka sehingga 4.2% at the end of this year menjelang untuk kehabisan tahun ni lah. Jadi kita boleh tengok weakening manufacturing trend across the globe are also expected to keep industrial metal price dampened in the near term, although market expect a 2023 recovery in activity to boost pace. Mungkin kemungkinan gold price tu akan naik lebih lah apabila dia sampai kepada next year lah sebenarnya. Tapi kita boleh tengok juga yang banyak aktiviti manufacturing dia juga dah berkurangan sedikit Tapi hari ni seperti kita tahu semalam kita dah ada kenaikan. Hari ni juga kita ada kenaikan juga kerana kita tahu daripada beberapa negara-negara yang lain juga Kita kalau nak tahu lebih lanjut daripada sini kita selalu boleh pergi ke related articles juga Ni adalah lagi satu key saya nak share dengan semua. Contohnya kita boleh tengok oil prices rise dunia listing, kita boleh tengok apa yang jadi OPEC custom. Kalau oil price naik, maknanya gold pun akan naik juga. Tengok inch higher kan ahead of this one. Ni adalah benda-benda yang penting. Lepas tu China likely to boost oil products exports into early 2023. China. Nampak tak? Maknanya tahun depan ataupun memang baru mula pada hujung tahun ni ke kan. Sebab ni dah lepas bulan 9 dah, kuarter terakhir kan. Mungkin kebanyakan yang akhir-akhir dia jadi macam volatile loh. Bila nak habis nanti baru dia akan naik start awal tahun depan lah. Jadi ini adalah beberapa related news Kalau contohnya macam kalau baca satu news tu lepas tu macam rasa macam tak tak clear kan, tak confident ke, tak clear ke about dia punya trend dia. Jadi kita boleh tengok dekat related news ni. Sebab related news ni memang sangat membantu kerana dia juga akan memberikan trend yang akan jadilah Jadi macam saya semalam pun sebenarnya saya pun sedikit bimbang juga nak bagi bullish semalam. Tapi saya tengok juga dekat related articles ni. Jadi apabila saya tengok dekat related articles ni saya dah tahu dah. Jadi maksudnya saya tahulah yang oil price akan naik, gold akan naik, maknanya saya pun predict lah kepada bullish sebenarnya. Jadi kita tengok ni adalah second news pun kita tahu US bond replunge, dollar dips the 4th day Jadi apabila kita baca news ni semua kita ambil dia punya key point saja kita ambil key point saja. Jadi kita tahu sekarang ni dia dah sampai dekat 17 Kita dah tahu dah regain 17 territory Tapi saya masih saya masih berhati-hati lagi kerana saya sebenarnya tak nak apa-apa
berlaku kerana kita mempunyai satu lagi news yang penting seperti yang kita lihat tadi kat Forex Factory ni, yang FOMC ni lah. FOMC ni sebenarnya sangat menakutkan mana-mana juga anda melihat FOMC ni, tolong berhati-hati kerana kita tak tahu kadang-kadang yang apa yang akan jadi. Jadi bagi saya, apabila walaupun saya tengok macam FOMC member Master ke William ke apa bercakap pun, saya tetap berhati-hati. Ya, kerana mungkin Jay Powell kalau dia lebih kepada hawkish, maknanya mereka pun akan support juga kepada hawkish selalunya. Jadi adalah pentinglah untuk kita sebenarnya berhati-hati apabila kita melihat FOMC, tak kira siapa pun lah. Dan untuk job openings ni pun kita dah tahu dah yang kemungkinan akan berlaku penurunan. Jadi saya masih boleh berpeganglah kepada kepada penurunan lah untuk hari ni juga. Jadi kalau nak cakap pasal range yang saya boleh berikan, semalam saya bagi 1631 ke 17 17661 kalau tak silap saya lah. Okey, tak apa. Saya ada range saya. Jadi hari ni saya nak bagi range juga, tapi saya sangat berhati-hati untuk hari ni kalau contohnya nak trade ke apa, tolong trade di bawah ni lah. Saya anggap resistance dan support adalah di 17 sebenarnya. Walaupun yes, betul yang gold telah melepasi, tapi saya tak nak berikan range yang lebih tinggi. Sebab saya nak untuk keselamatan lah. Jadi kalau saya nak bagi range, saya bagi daripada 16 ke 17 juga. Jadi ini adalah safe range yang sesiapa kalau nak trade boleh trade dalam range tersebut. Kerana ini adalah berdasarkan news dan adalah berdasarkan risk management. Ya, itu saja yang saya nak katakan lah. Saya tak ada banyak perkara nak katakan. Jadi kalau ada apa-apa boleh bertanyalah. Ya. Terima kasih. Ustaz Hafiz ada apa-apa nak tanya ke? Sebelum Ustaz Hafiz teruskan. Kalau dekat mesin.com dia punya range dia 1700 ke? Dia punya, sebab dia punya regain dia punya tadi. Jadi dia buat dekat situ. Dia sebenarnya dia boleh, dia memang dah melepasi. Dia buat support situ lah sekarang ni. Dia boleh buat support kat situ ataupun dia boleh buat resistance kat situ. Tapi masalah dia sekarang ni, kita baru je mempunyai kenaikan. Jadi kalau kita baru je mempunyai kenaikan, kita tak boleh macam immediately bagi satu decision You get what I mean tak? So jadi daripada risk management adalah lebih baik kalau kita ambil satu range yang lebih selamat di point-point yang dia telah sampai lah. Kalau contohnya lah kita ada FOMC tiba-tiba cakap kan kita nak naikkan interest rate. Kalau tiba-tiba terjadi macam tu, apa yang akan jadi? US dollar akan naik. Kalau tiba-tiba job opening saudara ni, kalau dia mengatakan sebaliknya, apa yang akan jadi? Maknanya US dollar akan naik. Jadi kalau saya nak trade range, lebih baik saya trade range di bawah kan, sedikit. Jadi sesiapa yang menggunakan technical analysis tu, dia boleh trade dalam range tersebut. Jadi dia akan lebih selamat lah sebenarnya. Mungkin juga range ni boleh gunakan sebagai pivot point ataupun zone. Nanti kita tengok. Nanti kita tengok lah. Nanti kita tengok kat chart lah. Okey, saya akan serahkan kepada Sir Hafiz kalau tak ada soalan Okey. Ada soalan tak? Kalau ada soalan kita chat dia dulu, nanti kita buka lah. Kalau nak cakap panjang tu chat, nanti kita buka. Satu pun boleh buka. Sebenarnya kalau pasal news-news ni sebenarnya dia kena banyak membaca lah. Dan juga bagi saya, sebab saya nak senangkan kan, jadi saya bagi key point sajalah untuk kita tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang guna technical analysis tu boleh guna technical analysis, tiada masalah. Saya tak kata yang technical analysis tak betul ke apa. Kemungkinan dia mungkin melebihi daripada range yang saya berikan juga, tiada masalah. Perkara itu adalah atas risk masing-masing lah. Ya, tapi bagi saya apa yang terbaik yang saya boleh buat, saya berikan range inilah untuk keselamatan lah. Ya. Terima kasih. Oh, ni sekarang speaker buka Siapa yang nak allow participant to unmute. Mute all current. Tak payah ni sekarang unmute kan? Dah unmute ke? Betul tak? Ni? Pasti ke? Semua mail cakap tak? Saya hilang ke? Oh, can cuba see tekan the tu. message. Allow participant to unmute themselves. Yes.
Ini function dia sedikit lari, tapi tak apa, nanti kita Mana function dia yang betul dia? Ada. Rasanya ni dah buka ke? Oh ni. Mute participant open entry. Oh. Jadi boleh teruskanlah Sir Hafiz untuk technical. Kalau tak boleh cakap nanti bagi tahu kita unmute balik. Soalnya. Okey, ni tadi yang teknik tadi ni kalau Elliott Wave time frame 1 jam dia dah bagi untuk buat kenaikan lagi. Kalau ni lah kalau ikut pada indikator Elliott Wave Cek jap kosong. Okey. Okey, saya off dulu liner ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini untuk kenaikan apabila dia berjaya pecahkan ini, kita mulakan dekat daily dia masih lagi strong bullish strong bullish walaupun dia dalam keadaan ataupun dia masih lagi di zone seller dia sekarang ni bermaksud dia cuba memecahkan dia punya macam contoh kalau di time frame yang boleh kita nampak nanti kita akan nampak dia pecahkan macam daripada low dia akan buat high Jadi di time frame daily ni dia dah start buat high mula ke arah high lah. Tapi yang di time frame yang kecil pada dia dah pecah lah dia dah buat structure untuk kenaikan. Jadi kalau di time frame yang besar selepas dia berjaya pecahkan ni ataupun menghampiri yang ni dan dia akan cuba buat pullback sebelum dia naik lebih jauh. Jadi kita dapat tandakan lagi satu di area sini juga dia bersamaan dengan area resistance become support dan juga di area resistance shadow. Jadi kat sini mungkin ada lagi kekuatan yang perlu dia tembusi sebab yang ni adalah kalau ikutkan bawah ni dia tak berapa sebaris dengan resistance yang ni dia tak sebaris Yang sebaris lebih kurang yang hampir adalah yang dekat sini lah. Dan ini boleh juga kita katakan di significant support dan resistance daily time frame. Maknanya ni adalah lebih strong lah. Jadi kita cuba buat dia punya zone dan zone nanti kita akan cuba kecilkan di time frame yang lebih kecil lah. Jadi kalau dekat sini ini adalah zone H4 kalau kita ambil dekat shadow pun cantik sebab ni adalah significant support resistance. Shadow tu body, mata pun dah tak nampak. Okey. Kalau yang bawah ni adalah jauh sangat jauh sangat. Mungkin dekat sini di time frame 4 jam akan ada dia punya support Jadi kalau jauh sangat dia jauh daripada range saya akan ambil di time frame yang kecil lah. Jadi kalau kita biasa main range dalam 300 kan. Jadi kat sini dah terlampau jauh terlampau jauh lebih pada range harian untuk gold. Jadi saya akan gunakan yang time frame 4 jam. Okey, yang ni kita dah tahu dia tengah naik dan ni adalah yang paling hampir untuk dia pergi. Dan kita tengok dekat sini pun Osam Oscillator pun dia dah mula mengecil dan nanti mungkin 1-2 hari dia akan cross lah untuk minggu ni. Okey, kita pergi time frame 4 jam. Okey, time frame 4 jam macam ni pula. Okey, ni time frame 4 jam. Okey, ini yang atasnya adalah daily. Yang bawah ni time frame 4 jam
Jadi kita ambil je yang support yang berdekatan. Jadi support yang berdekatan ni pun cantik juga sebab dia adalah area significant support resistance. Jadi kita boleh ambil kalau ikut shadow dia kecil-kecil je. Cantik je, kecil-kecil je. Dan kita tak tahu benda ni mungkin juga boleh tembus. Yang besarnya adalah dekat bawah ni juga. Jadi kita ambil yang orang kata relevan lah untuk dicapai. Kita tengok dulu berapa dia punya ni dia. Mana ni 350 pip. Relevan juga untuk disampai. Dan kalau untuk news kalau untuk news dia boleh pergi sampai bawah ni lah. Ini kalau news lah. Kalau tak ada news ataupun news tak kuat, lebih kurang sampai sini je dia boleh pergi. Maknanya ada dua zon menanti Yang zon besar adalah dekat area sini. Dan kalau dia naik atas dan dia turun balik pada waktu news, makanya dia boleh pergi dalam 600 pip. Ini adalah zon dia akan buat macam sideway lah. Dia akan bermain dekat area sini. Jadi kalau yang ni kita tak nampak support dan resistance yang dekat-dekat kan. Okey, ada lagi satu yang kecilnya di time frame 4 jam. Yang ni 4 jam kan. Ni 4 jam. Yang atas pada dia maknanya ada lagi satu dekat area sini. Jadi boleh juga kita buatkan satu zone dekat sini. Jadi zon-zon ni jangan anggap tak penting sebab zon-zon ni kalau kita tanda awal-awal, jadi apabila price sampai dekat sini kita tahu dia ada zon. Jadi kita kena boleh prepare lah, mungkin kita ada cari sell setup ke, buy setup untuk continuous trend ke. Kan kalau dia strong dia tembus dia akan pergi ke zon yang ni. Maknanya atas dan bawah ada dua zon kadang-kadang orang nak tepat dia nak cari zon yang tepat, tak ada zon yang tepat Memang tak ada zon yang tepat. Dia tengok keadaan market. Kalau market laju, dia akan tembus lah. Kalau dia tak laju, dia volatile. Maknanya yang berhampiran, dia akan ada impact dekat yang berhampiran dulu. Sebelum dia pergi yang lebih jauh. Okey, ni 4 jam, 4 jam, 4 jam. Yang ni pun bila dah pergi ke 4 jam, yang daily pun dia dah jadi 4 jam lah. Jadi kalau nak ambil yang ni pun lebih kurang sama je. Jadi ambil je lah sampai atas lebih-lebihkan sikit tak apalah. Sebab ni zon besar untuk cari sell Yang sekarang ni tadi ada sell kan, sell setup kan daripada teknik Cikgu Ben dan kita boleh praktikkan juga. Jangan kita belajar teknik lepas tu kita lupakan. Kalau teknik dia tu selalu digunakan dan dia selalu bagi kita entry di grup Telegram jadi pakailah. Pakai. Dan jangan follow sahaja dia punya signal. Bila dia dah ajar, cubalah cari sendiri. Betul tak? Cuba cari sendiri. Macam ni saya tengah tengok-tengok pun tiba-tiba nampak memang ada sell kan. Jadi sell ni di tamping besar. Tamping besar. Jumpa tamping besar lagi cantik. Tapi kalau yang Cikgu Ben nampak di tamping kecil sebab dia nak bagi banyak signal setiap hari Jadi benda-benda yang dia ajar ni banyak berlaku dan satu hari mungkin banyak kali boleh entry. Ini macam tak boleh chat kot. Tak ada orang chat. Cuba tengok. Sebab hari ni tak ada masuk chat kan. Cuba. Boleh cuba. Ke orang sibuk tengok chat. Tak boleh chat, orang sibuk tengok chat nak sell. Tadi saya kata sell kan. Give mouse keyboard control tu. Oh, okey. Lepas ni kadang-kadang ada orang nak tanya dan diorang nak gunakan kita punya bot, boleh juga kita akan bagi permission jugalah.
Tapi yang tu mungkin ada hari-hari lain ke, kalau kita takut tak sempat sebab kita buat 1 jam 1 hari kan. Kat sini okey kot. Dia orang boleh Okey, tengok okey, tak tak ada kisahlah. masalah. Cuma dia orang tak nak. Okey Hmm. Kalau kita tengok dekat sini di time frame 4 jam pun, kalau dia melakukan pullback pun, kita boleh juga ambil di area-area step by step area untuk target. Jadi kalau dalam penurunan dekat sini pun ada step by step area, iaitu kalau dia turun, ini adalah area resistance become support 1. Kalau dia berjaya turun lagi, di sini pun 1. Kalau dibuat zone pun, dia akan jadi macam zone ke barangkalian dia akan masuk dalam area sini. Sebab ada 2 yang hampir. Jadi kalau dekat sini pun, kalau kita tengok pun, dia boleh pergi, jauh juga sebab ini adalah 4 jam kan. Maknanya 80 ke 130 pip kalau dia nak turun. Dia nak turun pun dia mungkin ke area-area yang ni. Satu, dua, tiga, empat. Dalam penurunan. Okey, yang ni yang paling hampir. Kalau nak target ke, boleh cuba target kat di sini. Dan apabila kita ada setup sell dan kita ada target kat mana dia akan cuba pullback ataupun rebound, bounce ke apa ke. Jadi ini yang kita tandakan. Jadi bila dah tanda atas dan bawah, maknanya dia ini adalah area kemungkinan berlakunya bolehlah saya tanda macam ni kan. Mungkin akan berlakunya pergerakan yang macam ni ke. Kalau dia tak ada lagi arah tuju. Kalau tak ada arah tuju, mungkin dia akan jadi macam ni. Tapi tak adalah ni ABCDE ni kadang-kadang 1, 2, 3 je ke ataupun ABC ke. Ini senang kata saya kata ni adalah area sideway. Apabila tak ada arah tuju, maknanya dia ada buyer dan seller masing-masing cuba tunjukkan dia punya kekuatan dan tak ada lagi keputusan siapa yang kuat. Boleh berlaku di 1700. 1700. Okey, yang ni kalau kita tengok area dia 1705, 1710, ini adalah area big round number juga. Sama ada dia pergi 1705 ataupun dia pergi 1710. Ni adalah zone big round number juga. Jadi ini adalah satu zone yang dia mungkin akan volatile dekat area sini. Dan kalau kita tengok time frame 4 jam ni, sebenarnya dia tengah buat lagi kenaikan. Ini adalah low, ini adalah high, lower low, lower high. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada yang belajar pasal structure, kadang-kadang structure tu ada yang 3 structure, ada yang 5 structure. Jadi kita belum lagi masuk kepada structure yang kompleks ataupun elite wave. Sebab kita pun sebenarnya sama juga macam tuan-tuan dan perempuan macam-macam benda yang kita nak gabungkan dan buat masa ni kita pakai yang benda-benda mudah dulu lah, iaitu SNR. Sebab SNR ni paling penting sebelum kita masuk bab-bab yang lebih susah macam market structure dan wave pergerakan teori elite wave. Sebenarnya Cikgu Ben ada keluar dengan band teori kan. Cikgu Ben dia pemudahkanlah. Biasa kalau wave yang mudah tu adalah ABC. Sebab minima pun dia akan buat 3 structure. Naik, turun dan naik. Maksudnya naik itu adalah break structure. Turun itu adalah pullback.
dan kenaikan kembali itu adalah entry. Jadi bahasa mudahnya dia akan buat structure A, B, C. Tapi kalau structure tu kita dah terror macam elite wave kan, ada kemungkinan dia buat 1, 2, 3 dan kita akan tahu juga kalau dia adalah motif dia buat 5 structure ke kan. 5, mana 5 dia jauh lah, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Macam tu lah. Tapi biasanya 3 adalah 3 adalah satu apa tu kenaikan yang jauh lah. Yang panjang sikit daripada yang lain. Mana dia antara yang terpanjang dalam pergerakan 1, 0 ke 1, 2 ke 3 dan 4 ke 5. Macam ni 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Kalau counting tu salah, dia akan bukan salah, dia akan buat apa ni, dia akan buat 1, 2, 1, 2, baru 3. Okay, kalau ada apa nak tanya boleh tanya. Sebab kalau yang ni 4 jam, kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya akan masuk kepada 1 jam punya. Kalau yang 1 jam macam biasa ada lagi line. Ini ada banyak line ni line 4 jam. Okey, ini line 1 jam lah pula. Kita berhenti sampai line-line kita buat sampai line 1 jam. Okey, ini adalah satu candle yang opening iaitu kita ambil dia punya high dan low. High dan low pukul 6 waktu dia buka market. Jadi ini adalah ini candle. Tengok mata besar sikit. Nampak jauh kan. Bolehlah nanti pandai-pandai adjust lah kat skrin sendiri. Jadi apabila kita tengok adanya penurunan dan kenaikan tu completenya apabila dia masuk balik dalam. Dan kalau penurunan tu kuat, maknanya kemungkinan besar dia akan sampai dulu dalam zon yang ni. Dia sampai dulu dalam zon yang ni baru ada kenaikan balik. Ini ikut ni lah. Kalau ada pergerakan yang dibantu oleh news pun lagi cantik. Kalau tiba-tiba dekat sini ada news turun bawah kata menyatakan USD kalau macam dia turun ni USD weak USD strong jadi dia akan turun. Berapa tu? Pukul 8 Ni yang tadi kan 2-3 jam sebelum tu 3-4 jam. Jadi pagi-pagi dia memang ada itulah kita akan cuba juga tengok pagi-pagi ada tak benda yang menggerakkan market pada waktu pagi, market Asia. Market Asia. Ini kita akan cuba test lah. Sebab apabila kita tahu pada waktu pagi adanya movement, sebenarnya bolehlah kita ambil untung dekat movement tu. Pada waktu pagi bila dah dapat untung dekat tu dan kita dah biasa dan untung dekat sebelah pagi tu, teknik tu pun kita gunakan teknik yang sama. Jadi kadang-kadang duit pagi tu kita boleh jadikan modal untuk trade malam. Kalau kita biasanya trade news kan. Ataupun sebelum ni kita biasa trade news je. Menggunakan duit modal sendiri. Dan trade news ni adalah trade yang dalam kategori high risk punya Jadi high risk dah lah pakai duit sendiri. Kalau rugi habis. Kalau untung, untunglah. Kadang-kadang kita untung Isnin, Selasa, Rabu, hari Jumaat habis juga. Jadi apa kata kita ubah kita punya cara money management, kita cari entry pagi yang dia punya risk dia adalah minima dan dia boleh menghasilkan modal untuk kita trade pada waktu malam. Jadi malam kita pakai modal yang tu je. Jadi kalau malam tu untung, double lah kita untung hari tu. Tapi kalau malam tu rugi, kita cuma tak untung pada itu. Tak untung dan tak rugi. Kan? Sebab kita gunakan modal yang ni. Jadi boleh praktiskan juga benda ini. Jadi benda ni nampak simple. Kalau kita praktis, kita dapat lah. Kalau kita tak praktis, sama jugalah. Kita akan hantam
pagi, petang, siang, malam kita akan cuba cari entry. Kalau tak ada pagi, sipu ni tak bagi entry pagi, kita akan cari sipu lain pula entry pagi. Betul tak? Jadi benda tu kalau berterusan jadi tanpa ada apa-apa perubahan, maksudnya kita ada bad habit dan bad habit tu kita tak cuba improvekan ataupun kita buang dia jauh, makanya kita sampai bila akan berada di tempat yang sama, takut yang sama, kita tak boleh make money. Jadi walaupun kita buat satu perkara yang baik ataupun kita buat bad habit yang sikit-sikit kita buang bad habit, maka lama-lama bad habit tu akan hilang dan akan muncul habit-habit yang baik. Jadi dah masuk emosi punya topik pula dah. Okay, jadi boleh praktis lah sebab saya pun sekarang pun sama juga, tengah juga belajar. Walaupun mengajar, tengah juga belajar macam mana nak kontrol habit-habit yang tak baik. Jadi kita kalau kadang-kadang kita nak cuba kontrol habit yang tak baik menggunakan metode sendiri mungkin juga tak berapa berjaya. Jadi kita memerlukan supervisor atau sifu yang boleh melihat kita punya perkembangan tu lah. Macam contoh nak buang bad habit, dapat tak kita kurangkan habit-habit yang tak baik tu sebelum munculnya habit-habit yang baik. Habit-habit yang baik contohlah habit yang tak baik, selalu entry tanpa ikut masa, lepas tu selalu tengok signal. Ikut masa, tak ikut masa satu, lepas tu selalu tengok signal orang lain tanpa tahu macam mana cara entry-nya. Jadi kalau contoh kita selalu follow Cikgu Ben, contoh dalam grup kita tu, Cikgu Ben yang rajin bagi signal, dan kita mesti tahu cara apakah teknik yang digunakan. Jadi kalau tahu, Cikgu Ben tu memudahkan kita buat entry. Tapi kita sebenarnya faham, okeylah. Tapi bila ada masa, cubalah cari sendiri. Jadi benda yang dia ajar pun bukan susah. Benda yang simple. Elliot Wave yang susah pun dia pun buat wave sendiri yang simple. Jadi yang tak pandai Elliot Wave tapi nak juga tahu pasal wave tu market structure lah kan, pergerakan market buy ataupun sell, perubahan daripada buy ke sell, pertukaran arah kan. Jadi boleh belajar. Okay, untuk hari ini kita target dia akan buat penurunan dan penurunan tu boleh juga dia sampai dalam zon yang kita tandakan ni dan biasanya dia akan kembali balik semasuk dalam ni dan mungkin juga dia akan tembus, dia akan buat kenaikan balik kalau ikut pada USD. Kalau USD week hari ni jadi boleh pergi naik atas. Okey, kita ada masa lagi beberapa minit je lagi. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan mungkin juga Mr. Gemit boleh berikan soalan. Saya nak berikan soalan. Macam saya bagikan soalan dekat Mr. Gemit lah. Kita quiz lah. Boleh. Apa yang saya nak tanya? Tanyalah. Saya tanya. You kata you nak bagi soalan tadi? Saya dah bagi tadi soalan masa fundamental. Kita dah bagi dah. Saya kalau nak bagi tahu bagi apa boleh. Saya boleh terangkan lebih lanjut. Yang ni boleh ke? Boleh check ke ni? Betul lah tu. Saya check balik kalau ni boleh buka dia punya ni ke, sebab saya ada stop video semua. So saya nak buka semua benda. Participant. Ada orang-orang yang kacau kita jadi kelar kabut, tekan ni tekan sana, lalas ada problem lain. Kita tak nak semua orang pun terganggu sebab tu kita kadang-kadang kita buang dia orang ataupun kita macam tutup video dia orang kan. You can see share everything Semua okey ke? Di sini macam tak ada masalah. Di sini semua boleh ni, tapi saya rasa semua tengah fokus lah.
Tengah fokus lah kepada Mungkin nanti saya ingat saya nak buat pembaharuan jugalah. Sebab mungkin nanti saya cuba bincang dengan beberapa cikgu. Mungkin sesi saya nanti diorang boleh ambil alih. Mungkin saya ada kerja lain saya boleh buat kalau diorang ambil alih. Dan saya hanya jadi pengacara untuk mula je. Boleh tak? Sebab kita ada beberapa orang cikgu kadang-kadang diorang nak bagi dia orang punya apa teori ke teknikal analisa ke kan. Jadi boleh juga tukar-tukar cikgu. Mana-mana cikgu yang nak join masuk, kita boleh bagikan kita punya chat ni kan dekat diorang. Kita boleh bagi permission dekat diorang gunakan kita punya chat. Kita ada beberapa cikgu-cikgu yang baru juga kan. Mungkin juga nanti ada cikgu-cikgu yang lain dan cikgu-cikgu yang lain tu dia nak buat promosi. Oh, okey dapat idea. Okey kepada IB kita yang ada kefahaman, tahu mengajar, minat mengajar dan menjadi IB dan nak buat promosi masing-masing punya kelas kepada yang belum join Vetik ke apa kan, nak buat kelas bayar dengan cikgu-cikgu lain ke pun boleh. Jadi boleh promosikan dekat sini juga, betul tak? Betul. Jadi kita akan bagikan permission untuk tunjukkan skill-skill. Lepas tu boleh kita akan promotekan cikgu tu punya link nanti kan, ataupun dia punya link belajar dia lah, dia punya link Telegram dia untuk belajar je. Sebab kadang-kadang dah ada yang register under Vetik dan Vetik tak bagi tukar-tukar IB Jadi yang boleh mungkin ada kelas berbayar ke untuk diorang ke kan, yang nak join teknik-teknik dia kan. Jadi boleh promosikan diri nanti. Itu salah satu cara lah nanti untuk kita bantu IB Nanti boleh join kita punya FMRC juga. Join FMRC kita boleh bincang, boleh improvekan kita punya capability kita kan. Nanti mungkin sampai satu masa nanti saya dan Mr. Gemit jadi pengacara je. Yang lain boleh tolong mengajar kan. Jadi kita tak ada ni kan. Jadi kita terpaksa bagi education punya gig sebab kepada apa orang. kita sebagai macam staff Vetik lah kan. Staff Vetik kita sebenarnya nak bagi peluang kepada cikgu-cikgu ke IB-IB untuk mempromosikan diri. Jadi ini adalah satu peluang untuk mereka memberikan ataupun nak menunjukkan diri jadi kita akan cuba bantu. Tu macam ada nak cakap tadi. Siapa? Azwan ada cakap something Cikgu Ben. Boleh. Kita boleh panggil Cikgu Ben. Sebab sebenarnya Cikgu Ben pun ada juga nak mengajar di dalam grup dia, tapi yang masuk tu kita tak tahu Dan mungkin juga kita boleh buat dekat sini juga. Sebab mungkin juga kalau dia menggunakan dia punya metode ataupun dia punya Zoom, dia punya tu tak berapa bagus Jadi kita akan pakai kita punya official Vetik punya, sebab Vetik Zoom dia adalah Zoom yang berbayar. Vetik dia semua dibayar. Macam-macam dia bayar. Untuk ni pun boleh masuk banyak pun dia pun bayar juga. Dan boleh guna banyak benda yang Zoom bagi additional Jadi nanti kita akan panggil Cikgu Mut, kita akan bincang dengan Cikgu Mut lah buat ini terus boleh kat sini. Masuk, yang bayar ni boleh masuk sampai lebih 300 kan? 300 participant tau. Jadi kalau ada kawan-kawan ke apa ke semua nak masuk, boleh je masuk. Nanti kita ajak Cikgu Mut buatkan silibus sikit-sikit lah. Katakan hari ni untuk newbie, kita buat untuk newbie. Bila ada permintaan untuk teknikal ataupun teknik, okey, kita akan cari mana yang nak buat untuk teknik. Jadi kita akan bagi peluang dekat siapa-siapa yang nak mengajar terus untuk mempromosikan diri. Jadi standby lah siapa yang boleh tu. Ada buka je lah tu chat tu. Ni tak nampak. Jadi kalau memang tak ada apa-apa, kita pun boleh minta diri jugalah. Kalau ada sebarang soalan selain daripada technical, fundamental bookmap pun boleh bertanya juga Tak ada masalah kalau basic-basic ke kan.
boleh juga, tak ada masalah. Ada ke teknik fundamental? Teknik biasa teknikal dia banyak teknik kan. Fundamental ada teknik tak? Mungkin ada sipu ni lain teknik ni ada. Ada sebenarnya. Apa dia nak tengok dulu? Dia sebenarnya apa tahu, kita ada banyak jenis teknik sebenarnya, tapi selalunya kalau news diorang gunakan straddle strategi. Itu straddle teknik tu macam contohnya kita ambil 20 pips ke atas dan 20 pips ke bawah. So dia macam lebih kepada pending order lah sebenarnya. Maksudnya kita tengoklah dekat mana arah news akan pergi. Jadi kalau dia pergi dah melepasi 20 pip tu, maksudnya kita akan tutup yang pending order yang lagi satu tu. Itu adalah straddle strategi. Tapi kita ada strangle, kita ada bull bear spread. Yang tu semua ada sebenarnya ya. Yang tu memang kita tengah research sekarang. Dan saya akan berikan semua tu juga kalau sesiapa yang berminat nak tahulah. Ada dia punya ni. Ada dia punya strategi dia. Memang akan dieksplorkan juga. Ada soalan tu? Ada soalan Ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang banyak orang diorang gunakan straddle, tapi kita ada strangle, kita ada bear, pull, call, semua tu adalah banyak jenis ada. Tapi kebanyakan sebab diorang tak betul-betul mastery lagi kan. Okay. Untuk benda 2 minit yang lepas ada news masuk statement Australian dollar. Tapi ni statement by Philip Lowe, Governor of cuba Mr. Gemit terangkan apa yang akan berlaku ni. Ni RBA. RBA ni Australian. At the meeting, the board decided to increase the cash rate 25 basis point, resign social exchange settlements by 25 basis. The board is committed to returning the inflation up to 230% range over time. Increase interest rate for the increases. Okay, ni adalah untuk RBA sebenarnya. RBA ni adalah tengok dia semua kali merah Australian punya bank. Jadi diorang nak tingkatkan diorang punya interest rate. Ya. Jadi boleh tengok dekat AUD pay AUD, tengok apa berlaku apa yang berlaku lah. Kalau dekat sini dia menunjukkan kira mata wang jatuh lah Patutnya jatuh lah. Mata wang jatuh jadi tengok AUD. Sebab inflation dia tinggi. Tengok, inflation tinggi. The higher this one, ability to make the demand is also playing a role. So, memang mata wang dia akan jatuh lah kalau inflasi dia memang tinggi lah sebenarnya. Jadi CPI, tengok CPI dia, CPI pun dekat 7.34% over 22. Mana yang banyak duit tu belilah, beli mata wang dia tengah jatuh, nanti jual lah balik masa naik. Ini semua tentang ekonomi dia lah, apa yang berlaku dalam ekonomi dia lah. Saya selalu ambil key point je. Ambil key point saja. Ada bunyi-bunyi pergerakan tapi suara tak keluar. Kalau dia nak cakap, boleh cakap lah. Kalau apa nak tanya, boleh tanya. Kalau apa nak bincang. Kita babai je lah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita jumpa lagi hari lain dan kita akan jemput cikgu-cikgu lain juga sekali. Memberikan mungkin banyak yang serasi dengan cikgu Mut. Kita akan bagi cikgu Mut untuk cikgu Mut. Kalau itu untuk pembelajaran macam daripada basic ke advance Tapi kalau untuk teknik kita akan bagi cikgu Ben. Cikgu Ben specialist teknik sebab dia akan tunjuk teknik je. Mana dia mula belajar dulu dengan cikgu Mut untuk kuatkan basic. Dan selepas tu baru cikgu Ben untuk terus kepada teknik. Teknik dan signal terus. Teknik signal kan. Ada siapa suka derivatif tak? FCPO, FGLD, ada tak sesiapa yang suka? Kalau sesiapa yang suka derivatif, boleh refer saya lah. Saya sebenarnya memang sukakan derivatif. Saya minat, tak kisahlah kalau main Bursa Malaysia ke apa ke. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh contact saya. Siapa yang belajar dengan Datuk Nazrihan tu, kalau tak faham juga, boleh tanya Segemit. Boleh tanya saya. Saya WhatsApp Segemit. WhatsApp saya je.
Sebab saya memang bahagian derivatives saya memang dapat lah. Dia memang bahagian specialist derivatives Derivatives. So, tak Sama ada. mana nak beli. Itu dengar dia punya iklan, kita boleh beli saham 10 sen, nanti naik RM1 kita jual. Wow. Wow. Ya betul tu. Ya, 10 kali ganda. 10 kali ganda. Kalau contoh kita trade, kita masuk 100 USD, kita dapat 1000 USD. Banyak tu. Banyak. Kena pula kalau pakai bonus, double. Lagi satu derivatives ni dia macam ada risk management yang bagus jugalah sebab dia selalu berdasarkan kontrak kan. Jadi dia bermain untuk jangka masa yang lama sebenarnya. Sekurang-kurangnya 3 bulan jadi boleh bagi tahu trend lah dalam masa 3 bulan. So, siapa-siapa yang nak trade tu ke, nak tahu ke pasal technical ke fundamental, boleh refer saya. Tak ada masalah. Tapi itu semua on the spot lah nanti. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita sudahi dulu kita punya perbincangan. Kita ucapkan ribuan terima kasih pada yang join. Kalau ada apa-apa masalah teknikal dan juga kesalahan daripada kita mohon maaf. Okay, Mr. Gemit. Okay, alright. Ya, salam sejahtera kepada semua ya. Kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.